Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama memanjat syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih memanjangkan usia kita dan memberi tubuh badan kita sihat. Dapat lagi kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ketika kita berada di bulan Ramadan ini, kita akan dapat mendidik dan mentarbiyah kita menjadi manusia-manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada malam ini, tazkirah ringkas ini saya namakan golongan yang menolak dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana mereka telah mengaku di akhirat nanti mereka menolak dakwah Rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Maksudnya mereka menjawab, ada sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul pemberi ingatan dan amaran, lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada kamu, wahai orang yang mendakwa menjadi rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Allah Rabbi, tuan-tuan, di zaman Rasul sudah ada orang yang menolak ajaran yang dibawa oleh baginda. Orang tak percaya. Orang tak percaya apa yang Rasulullah sebut. Kita jangan pelik, kita jangan rasa heran, kerana hidayah ni, iman dan takwa ni milik Allah. Allah boleh bagi saja kepada siapa saja, tuan-tuan. Pernah berlaku ketika Rasulullah balik daripada Isra', peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila Rasulullah balik, mula-mula Rasulullah jumpa Abu Lahab. Rasulullah menceritakan kepada Abu Lahab semalam baginda di Isra'. Abu Lahab kata, nanti dulu aku akan kumpul orang ramai. Aku akan kumpul orang ramai. Besok kamu beritahu kepada orang ramai. Lalu besoknya berhimpunlah orang ramai. Orang ramai berhimpun. Lalu Rasulullah bocap. Rasulullah kata, kamu percayakah seandainya aku menyebutkan kepada kamu, belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kamu? Mereka kata, kami percaya. Kerana Muhammad ni Al-Amin, orang benar. Tak, dia bukan bohong. Aku nak bagi tahu kepada kamu, semalam aku diisrakan. Aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku telah diangkat menjadi seorang rasul. Aku mengharap supaya kamu beriman kepada aku, ikut ajaran aku. Bila Rasulullah berucap cerita begitu saja, lalu Abu Lahab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabalaka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celaka engkau ya Muhammad, kerana ini kamu
himpun kami min suratul masad. Para mufassirin mengatakan turunnya surah Al-Masad ni kerana kata-kata Abu Lahab tadi. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah dua tangan Abi Lahab. Tuan-tuan. Ini dia. Pak saudara Rasulullah tu. Boleh tak beriman, boleh tak percaya. Jadi kita siapa? Ini kita kena ingat. Iman ni milik Allah. Kita kena selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita menjadi orang Islam. Janganlah kita jadi orang Islam yang degil. Tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mau mengikut ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh baginda, kita kena ikut, kita kena terima. Al-Quran ni kita kena selalu baca, selalu hayati, baru kita akan nampak, baru kita akan rasa, biar kita rasa kemanisan Al-Quranul Karim. Syekh Qutb mengarang tafsir fi zilalil Quran ketika beliau berada di dalam penjara yang bernama fi zilalil Quran. Aku berada di bawah bayangan Al-Quran. Dia merasai seolah-olah Al-Quran itu bau turun. Tuan-tuan. Jadi kita ambillah kesempatan di bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah kita belek-belek Al-Quran, baca Al-Quran, tengok ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat mengambil pengajaran, iktibar dan renungan, insya-Allah. Kita kena bersungguh-sungguh, maknanya supaya ada perbezaan Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Ramadan tahun-tahun lalu mungkin kita ni tidur yang banyak, tuan-tuan. Siang tidur, malam tidur, tuan-tuan. Tak boleh makan siang, kita makan malam banyak. Orang utara kata jadi ulang sawah lah. Bila dah makan banyak ni tidur ni, tuan-tuan. Allah Rabbi takut, bukan tuan-tuan ya. Saya pun takut yang bercakap ni. Tapi tak bercakap pun payah. Ustaz ni kena bercakap. Bimbang tuan-tuan, takut. Kerana apa yang kita buat ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca ni menjadi peringatan kepada kita. Di antara ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, di dalam surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu kata apa yang kamu tak buat? Allah Rabbi, tuan-tuan. Banyak yang kita kata, banyak yang kita bercakap, banyak hujung jari kita tulis kat WhatsApp dan Facebook, tuan-tuan. Tapi kita buat tak banyak. Kita buat yang baik-baik tak banyak, tuan-tuan. Hak tak baik ni banyak. Kadang-kadang kita cepat marah. Kadang-kadang mari. Marah tu lain macam, tuan-tuan. Seolah-olah macam tidak ada iman. Orang yang beriman ni dia tak cepat marah, tuan-tuan. InsyaAllah simpan sedikit kemarahan. Macam orang tua-tua kata, kamu nak marah tu simpan sedikit kemarahan. Kerana ular yang bisa ni dia tak patuk selalu, tuan-tuan. Dia patuk sekali patuk mati. Kita simpan sedikit kemarahan. Kalau kita selalu duk marah ke anak kita, isteri kita, anak bini kita, isteri kita, dia tak takut kepada kita. Dia tak ada rasa apa-apa. Tapi bila kita jarang marah, kita sabar sikit, tuan-tuan. Sekali kita marah, kita tegur, anak bini kita takut, tuan-tuan. Jadi kita simpan sedikit. Bukan tak boleh marah, boleh marah, tetapi simpan sedikit kemarahan. Kerana ada kebaikan. Kerana marah ni daripada syaitan. Syaitan ni asal dia daripada api. Nak padam api dengan air. Nak padam api dengan air. Jadi selalulah kita berwuduk. Ambil wuduk. Orang yang selalu berwuduk ni, syaitan akan takut. InsyaAllah, tuan-tuan. Ini benda-benda yang kita kena sama-sama bagi perhatian. Janganlah kita jadi seperti mana orang kafir, tuan-tuan, orang Yahudi.
Mereka bukan tak tahu Rasul-Rasul ni betul, Muhammad betul. Tetapi mereka tak mau ikut tu kerana degil mereka, keras kepala mereka, tuan-tuan. Kesombongan mereka dengan Rasul. Kita ulama-ulama tegur kita, bagi nasihat kepada kita, kita tak mau dengar. Kita tak bagi perhatian. Kita nak guna ulama ni bila kita sakit. Nak mati barulah panggil ulama, nak baca doa. Tuan-tuan, nak baca Yasin. Nak baca Yasin, minta supaya sembuh penyakit, lega penyakit ni. Masa sihat tak jumpa ulama. Ulama tegur tak mau dengar, tuan-tuan. Ini pun masalah juga. Ujian bila kita berdakwah ni, tuan-tuan, terlalu berat. Kena sabarlah. Kalau tuan-tuan terlibat dalam dakwah, kena sabar, tuan-tuan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hendaklah kamu berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Nak berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Kebenaran ni kena sabar. Kalau kita tak sabar, tidak sampai ke mana-mana. InsyaAllah, mudah-mudahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ni mampu mendidik kita, mentarbiah kita menjadi manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya, insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga bulan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi kita orang yang dia kasih dan dia redha, insya-Allah. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kuliah kita ni akan diberi keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita meneruskan baki Ramadan yang masih ada, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berapa minit ini?